فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tuan Nazir, Timbalan Nazir, para ustaz, para guru, EJK, para imam, para bilal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita memuji Allah Taala dengan selayaknya yang dipuji dan dipuja oleh hamba-hambanya, oleh sekalian makhluknya. Pada pagi ini, alhamdulillah, kita berpagi-pagi melakukan kebaikan, menunaikan fardu dan sedikit sebanyak dapat ataupun dilapangkan Allah Ta'ala untuk mendengar tazkirah yang rekas pada pagi ini. Kita berapa hari dah puasa? 4, 5. Hari ini 5. Alhamdulillah, 5 hari. Sekejap je rasa. Quran kita macam mana? Dah habis 5 juz. Ada jemaah tegur, Prof dia kata pinggang dah jadi kecil. Saya kata nanti kalau raya nanti pinggang saya macam kerengga lah nanti. Tapi itu sajalah tanda-tanda berpuasa nanti. Dan tuan-tuan dan puan, satu hadis diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Dia kata setiap kali datang Ramadan Rasulullah SAW berkhutbah, maknanya memberitahulah, bagi pengumuman. Saya tak akan baca hadis ini secara keseluruhannya kerana saya nak tumpukan benda lain. Walaupun hadis ini disebutkan sebagai hadis yang dhaif sedikit kerana didapati padanya perawinya Ali bin Zaid bin Jad'an, iaitu seorang yang mungkin setengah ulama al-matruk, maknanya dia tak berapa thiqah lah. Tapi hasrat kepada apa hadis ini, sebenarnya hadis ini ulama mengatakan tidaklah terlampau dhaif untuk diambil pengajaran. Cuma tidak boleh berhujjah dan menggunakan hukum dan mengeluarkan hukum. Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, innahu qad adhallakum syahrun azim wa syahrun mubarak. Rasulullah kata telah menjelanglah ke atas kamu suatu bulan yang agung dan bulan yang berkat. Saya baca hadis takat tu je lah, ya. Kita rasa tak bulan ini bulan agung dan bulan berkat? Kerana dalam hadis yang Rasulullah mengatakan bahawa di antara tanda orang itu mukmin ialah gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dan di antara tanda kemunafikan seorang itu ialah rasa sedih dengan datangnya Ramadan. Kita ni yang mana? Suka ke sedih ke? Ada orang suka datang Ramadan ni, tapi suka kerana benda lain. Sepatutnya suka gembira datang Ramadan ini kerana banyak tawaran-tawaran Allah Ta'ala berikan, malangnya berkat, ada Ramadan, ada Lailatul Qadar, ada sedekah, buat benda sunat, macam menunaikan benda fardu, buat fardu 70 kali. Ni dalam hadis ini 70 kali buat benda fardu. Kita buat satu fardu di bulan puasa, seolah-olah menunaikan 70 fardu di bulan-bulan yang lain. Sedekah yang sunat macam jadi yang fardu, yang wajib. Jadi itu kegembiraan. Jadi kita kadang-kadang orang gembira datang Ramadan kerana apa? Alhamdulillah, cuti. Suka cuti. Masa saya sekolah Arab dulu, kita sekolah Arab ni dia zaman dulu lah, di sistem dia tak sama dengan
dengan sistem sekolah hari ni, sekolah Arab tu. Bila Ramadan cuti. Jadi kadang-kadang kita cuti, suka cuti lah, bukan suka Ramadan tu. Patutnya cuti tu untuk nak concentrate. Ramadan itu Qurannya apanya semua. Kadang-kadang orang pondok macam tu juga, cuti ngaji pondok. Jadi kan, pejabat macam tu juga. Boleh balik awal lah. Perempuan lagi suka balik lagi awal. Perempuan lagi balik awal. Orang balik pukul 5, dia pukul 4 dia boleh balik. Bukan balik masak pun, balik tunjuk juga. Tunjuk juga. Lepas tu kalau mengandung, balik setengah jam pula awal lagi. Oh, jadi pukul 2 dah boleh balik lah kau. 2:30 dah boleh balik lah. Petang tak payah kerja dah. Suka. Jadi kadang-kadang kita suka tu kerana benda lain, bukan kerana Ramadan. Sepatutnya kita gembira dengan kedatangan Ramadan dengan yang kita sebut tadi. Cuti. Dan kedai kita pun reschedule kerana kita suka datang Ramadan ni. Kita bukanya lewat, tutupnya awal. Kita adjust semua tu kerana Ramadan, kerana kita gembira dengan kedatangan Ramadan. Kalau di Mekah Ramadan ini pagi tutup malam baru buka malam baru hidup. Kalau pagi ni tak ada orang, malam baru hidup. Mana menghidupkan malam, sampai ada yang tak tidur malam kan, beribadat. Di situlah aktiviti waktu malam bulan puasa. Ialah dia orang ni siang panas, kebanyakan begitu. Jadi dan begitu juga di negara-negara lain cuti semua kerana gembira dengan kedatangan Ramadan, menyambut kedatangan Ramadan. Bahkan dalam satu tahun, pada tahun 1990 di Indonesia, surat khabar Tempo melaporkan bahawa Persatuan Rumah-Rumah Sundal pun cuti menghormati Ramadan. Tapi katanya lepas tu ada persatuan lain mendesak supaya buka balik. Itu cerita lain lah. Pelik-pelik lah dia orang. Ada seorang kawan saya, bukanlah kawan saya, Turki, orang Turki. Dia suka dengan kedatangan Ramadan. Dia tanya pasal apa suka datang Ramadan. Oh, dia kata Ramadan cukup suka. Dia kata di Turki memang meriah. Dan dia kata paling suka sekali, dia kata kerana hampir setiap malam saya berbuka di hotel. Berbuka di hotel, makan besar. Kadang-kadang tak ada jugalah, tapi kadang-kadang dia banyak dalam seminggu tu 2-3 kali orang ajak pergi buka di hotel. Orang Turki ni ada pemurah, jadi dia memang dia ambil betul hadis yang mengatakan man fattara sa'iman, sesiapa yang memberi orang berbuka puasa, dia dapat pahala tu semua. Dapat pahala orang berpuasa. Dia suka. Jadi suka kerana dapat makan dekat hotel pada bulan puasa. Jadi bukan kerana puasa je. Saya tanya dia, awak puasa tak? Oh, puasa. Tapi dia kata kalau hari yang tak buka di hotel, saya kadang-kadang tak puasa. Maknanya dia tak tipu orang tu. Jadi dia kata tak boleh. Saya kata pasal apa? Tak payah puasa lah, pergi makan je lah. Dia bukan tahu pun. Dia kata tak boleh, nanti tu teruk sangat. Dia kata nanti teruk sangat nanti, pasal dia nak supaya pahala puasa tu dapat. Jadi maknanya dia hormat juga dekat situ. Tapi maknanya dia datang, dia gembira dengan kedatangan Ramadan tu kerana dapat berbuka. Kerana kita pun ada juga orang kita, pasal apa suka sangat Ramadan ni? Musim ni lah kita dapat menjual, dapat duit. Saya dah cadang dah, tahun ni target kita 5,000. Buat dengan kuih je, kita buat macam-macam. Tahun-tahun lepas kita dapat 5-6,000. Alhamdulillah tahun ni pun insya-Allah kita target. Bulan lain tak apa, bulan ni kita concentrate meniaga.
Jadi kedatangan Ramadan ini bukan kerana berkat dan besarnya Ramadan itu, tapi kerana benda-benda lain. Ini yang kita tak mahu dalam umat Islam. Sebab tu bila kita kata la'allakum tattaqun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mana hikmat puasanya akhir sekali ialah la'allakum tattaqun. Takwa tu hilang. Tak ada, tak dapat. Yang dapatnya duit, yang dapatnya cuti, yang dapatnya rehat, itu. Yang dapatnya itu. Jadi insya-Allah kita bertahun ini kita berazamlah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Taala dalam Quran tadi, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita dapat bertakwa kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis Rasulullah menyebutkan matlamat kita ini dalam konteks, kalau saya boleh, hadis ini tidak menyebutkan rasa puasa, tapi dalam konteks puasa ini saya nak menyebutkan hadis ini, nak bawa hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Salasun muhlikat, 3 perkara yang sentiasa yang biasanya akan membinasakan agama seseorang. Kalau puasa, puasalah yang membinasakan seseorang. Pertama, hadis ini menyebutkan syuhun muta'. Syuhun muta'. Yang kedua disebut sebagai hawaun muttaba. Yang ketiga i'jabul mar'i binafsih. Syuhun muta' maknanya kikir yang diikuti. Kikir yang dilayan, ditaati, kikir yang ditaati. Yang kedua hawaun muttaba', hawa nafsu yang diikuti, yang dilayan habis-habis. Dan yang ketiga i'jabul mar'i binafsih. Yang ketiga kagum seorang itu dengan dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat ketiga-tiga benda inilah sebenarnya yang nak diperangi, yang nak dididik, yang nak ditarbiahkan oleh puasa. Pertama ialah pasal kekikiran. Kita dah tahu dah seksanya orang kurang berada ni, dengan rasa lapar, dahaga, penat. Sepatutnya dapat mengikis dalam diri kita akan kekikiran ini. Kedekut, takai jering, taidu masin, dan sewaktu dengannya. Sepatutnya kita boleh mengikisnya habis-habis di bulan Ramadan. Rasulullah SAW menyebutkan Rasulullah ni seorang pemurah, lebih-lebih lagi pada bulan puasa, lebih murah lagi daripada angin yang berhembus. Ar-rihil mursalah, angin lalu, semua orang kena, semua orang rasa nyaman dengan angin yang berlalu. Begitulah Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat kepada level yang lebih besar tentang syuhun muta' ini, sebenarnya adalah kasih kepada dunia ni melampau-lampau. Inilah penyebab utama yang berlaku huru-hara, yang berlaku kepincangan, yang berlaku jenayah dan sebagainya. Mana pemilikan kita? Allah Ta'ala kata semuanya milik dia dan gitulah. Maknanya bukan milik kita sebenarnya, tapi milik Allah, diberi pinjaman je kepada kita. Mengapa kita sampai kikir begitu sekali? Itu yang nak dikikis oleh datangnya Ramadan. Kasihkan harta. Orang kasih harta lah yang sampai adik-beradik tak bertegur siapa, sampai
Nenek dengan cucu pun boleh masuk mahkamah. Kan harta. Ini kan. Kalau kita ada harta sikit sebanyak pun, nak bagi kat cucu kita lah, nak bagi anak kita. Tak. Dah jadi nenek ni pun tak puas hati cucu dapat anak, cucu dapat harta. Nak juga. Nak buat apa lagi? Dah jadi nenek dah. Tapi begitulah. Begitulah dunia. Oleh sebab itu Rasulullah SAW dalam hadis ini, maknanya supaya kita berpada-padalah. Kadang-kadang kita kedekut ni pun kadang bukan pada orang, diri sendiri pun kedekut. Ada duit tapi kayu gerek je bagi basikal, nak pakai motor pun sayang duit. Dah melampau-lampau. Dalam sejarah kehidupan manusia pun kita lihat inilah bahana yang menimpa umat. Dengan kedekut inilah, dengan kasih kepada harta inilah yang memperandakan umat. Hari ini mengapa orang ambil rasuah? Kerana syuhun mutlak. Mengapa orang ambil rasuah? Mengapa melindungi golongan-golongan? Ini topik hangat hari ini itu topik hangat hari ini. Topik hangat hari ini. Polis-polis jadi ini taklah saya nak pergi panjang, tapi nak ceritanya maknanya memang inilah yang menjadi punca kerosakan pada negara, rasuah. Dan oleh sebab itu Rasulullah menyebutkan, atau Quran bawa kisah Qarun. Ana utituhu ala ilmin min indi. Qarun kata begitu banyak harta. Aku kerana pandai aku dapat harta ni kerana pandai aku, bukan kerana nikmat Allah, bukan kerana kehendak Allah, bukan kerana izin Allah, kerana pandai bijak aku, berniaga bijak, liciknya aku dan sebagainya. Sampai sekali akhir sekali tak perlu zakat. Contohlah kita kepada apa yang berlaku kepada Nabi Allah Sulaiman. Semua menjadi menyokong kerajaan dan miliknya, tapi dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia menjaga dia sebagai hamba Allah, sebagai Rasulullah, dan apa sahaja yang diperintah Allah semua dia tunaikan, dia lakukan sebaik-baik. Seorang ada lagi orang yang lebih berkuasa daripada Raja Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman? Tidak ada dalam dunia ini. Disebutkan dalam Quran. Itulah pemilikan yang sempurna. Sampai angin pun dia punya, ikut kata dia, burung semua mengikut kata. Tapi itulah yang berlaku sebagai contoh kepada yang disebutkan dalam hadis ini sebagai syuhun muta', orang melawan dengan kekikiran dan sebagainya. Nah, yang kedua, hawaun muttaba', iaitulah hawa nafsu yang muttaba', yang diikuti. Kalau kita lihat mubtilatus siyam ataupun yang membatalkan puasa ni, sebenarnya kalau kita tengok 6 perkara yang membatalkan puasa itu, sebenarnya buat apa? Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa? Kalau boleh disimpulkan, pertama berkenaan dengan perut, makan. Yang kedua ialah berkenaan dengan nafsu seks. Dua kategori ini yang nak dididik oleh puasa. Dua kategori besar ni yang nak didik oleh puasa. Betul tak? Dan yang tadi, yang pertama tadi berkenaan dengan makan. Syuhun muta' ni makna pemilikan, kasih kepada harta, kasih nak makan. Keperluan kita makan saja. Yang lain tu sebenarnya kita makan banyak mana sangat. Pulangnya makan. Oleh sebab tu
Syuhul mutlak tu dilawan dalam puasa. Dan yang kedua ialah tadi pasal makan, perut, pemilikan. Yang kedua ialah hawaun muttaba, hawa nafsu. Inilah yang membinasakan seseorang. Oleh sebab itu puasa mendidiknya supaya kita hawa melawan hawa nafsu. Kalau kita pergi pasar, sekarang ni bulan Ramadan kita sekarang ni pasar-pasar tak berapa buka apa ni, bazar Ramadan. Tapi saya pergi ke saya tak pergilah Tesco tu, cuma saya dengar anak-anak saya cakap nak masuk pun beratur. Saya pun tak pergilah. Sini pun dah jam dah, nak beratur sana lagi. Saya tak pergilah. Saya pergi ke Tasik Kusuma tu, tepi jalan tu banyak juga dah tu, banyak juga gerai-gerai. Jadi semalam saya pergi, sebelum ni saya tak pergi. Lalu nak tengok-tengok lah, belilah juga. Lalu belilah juga. Itulah dia. Bila kita beli dalam keadaan lapar ni, macam-macam kita beli. Bila awak balik, tadi pun tak terlarat nak makan dah. Maknanya sebenarnya dalam keperluan kita ni sikit sangat. Dapat air, dapat nasi setengah pinggan, dapat kuih sikit, buah kurma sikit, dapat air segelas, dah. Lain dah tak makan dah. Tapi kalau kita pergi pasar ataupun kita pergi bazar, semua rasa nak, semua rasa cantik, semua rasa tu nak rasa ni. Beli lama-lama, akhir sekali humba dalam tong sampah. Apa maksudnya di sini? Saya nak ambil pengajaran di sini. Kadang-kadang keperluan kita ni sikit sangat. Keperluan kita ni tak banyak mana. Berapa suap saja, berapa pinggan saja. Tapi nafsunya besar. Nafsunya besar. Nafsunya nak ni habis 10 jari, tak muat 10 jari, sangkut di telinga lagi. Tak muat jari, sangkut di telinga lagi. Air putih kecil, air biru, air jawa, rasa balik sama je. Namalah katira lah, macam ni katira, sama saja. Kadang-kadang bukan buah pun, dia taruhnya flavor saja. Dah kita main makan flavor je kan. Jadi maknanya ini yang kita nak. Jadi kita tak tahu nak estimate. Bila kita bernafsu ni, kita tak tahu nak estimate kemampuan kita. Kita tak tahu nak estimate kita punya keperluan. Inilah yang berlaku dalam dunia pun. Inilah yang berlaku. Kita nak macam-macam, tetapi keperluan kita hanya itu saja. Sebab tu saya kagum dengan ketua polis Johor, sampai boleh sebut harta ni, nak bawa ke mana, bawa ke mati ke tidak. Maknanya KP boleh sebut sampai benda macam tu. Saya tak pernah dengar lagi sebelum ni. KP ketua polis boleh sebut sampai rasuah, nak bawa mana harta ni apa semua, masuk kubur boleh buat bantal ke tidak. Hebat. InsyaAllah perkara ni mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemudahan kepada itu, mengekalkan. Ini hawa'un muttaba'. Dan yang ketiga, i'jabul mar'i binafsih. Saya secara ringkas, dalam masa 2-3 minit saya nak berhenti. I'jabul mar'i binafsih, inilah juga, ataupun saya terjemah dulu, i'jab maknanya merasa diri ni hebat. Seorang tu merasa ujub dengan dirinya sendiri. Inilah puasa melatih kita untuk tidak i'jabul mar'i binafsih, berasa takjub dengan dirinya sendiri. Maknanya rasa riak, rasa sombong, akhir sekali bawa ke takabur. Ini puasa. Meletakkan diri kita dalam keadaan sebenarnya. Kadang-kadang inilah maknanya ini ialah bagi saya, ini adalah bidang
psikologi, pemikiran yang nak diasuh oleh puasa kita. Kadang-kadang orang yang ada ijab nafs, inilah yang menghakis keikhlasan kita, menghakis ketulusan kita dalam amal kita. Kita rasa kita hebat. Masa kecil-kecil dulu, masa dulu kita sebut orang yang i'jab al-ma'rif nafsi ni macam perasan gitu. Perasan dia ni comel, perasan dia ni cantik, perasan dia ni segak, perasan dia ni pandai. Perasan. Ada satu, bukan kata joke tapi macam pepatah gitu kata, orang yang kena tindih dek perasan ni tak boleh buat apa. Kalau tindih dek kayu, kita boleh tolong angkat, kita boleh tolong lepaskan, kita boleh tolong angkat kalau kena kayu. Tapi kalau kena tindih dek perasan ni, tak boleh buat apa. Habislah kita. Perasan inilah kalau kita layan dia akan menjadi ujub ini. Kalau kita layan dia akan menjadi takabur. Ujub ini salah satu penyakit bermulanya segala keburukan, penyakit hati. Rasa bangga dengan diri. Bangun malam, alhamdulillah aku dapat bangun malam. Aku rasa aku seorang je surau ni bangun malam ni. Perasan. Bangun malam. Lepas tu bangga dengan isteri. Awak saya kejut tak bangun pun. Kita orang kita sembahyang, awak tak sembahyang. Dengan isteri pun kita punya ada different account tau. Kadang-kadang kita rasa alah sama kita kan, sama kita. Isteri kita sebenarnya bila kita bangun malam, kita tidak boleh berbangga dengan sesiapa pun. Sebab tu kalau boleh kita bangun malam, bangun seorang-seorang, solat dulu sendiri dulu, baru kejut isteri, menandakan kita sebenarnya ikhlas. Dan kalau boleh kita jangan bersama dengan orang, duduk dalam bilik khas, bilik khas untuk kita merasakan diri kita dengan Allah SWT saja. Baru kita kejut. Kadang-kadang isteri dengan isteri tak apalah, kita tak boleh. Di akhirat besok different account. Dia account lain, kita account lain. Di dunia ni bolehlah kita share account bank sama-sama. Account bank sama-sama, dia sign, kita sign, ataupun either or. Ada orang share account, tapi saya tak share. Maknanya ada share account. Di akhirat besok tak ada, tak boleh share account masing-masing. Bahkan dia akan claim dengan kita, kita pun mungkin claim dengan dia. Different account. Mana kalau kita berbangga dengan rumah kita pun boleh menghakis keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum ba'dan illa al-muttaqun. Al-akhilla, kawan, teman, rapat, suami, isteri. Al-akhilla ba'dhum li ba'dhin adu. Di akhirat besok sebahagian mereka dan sebahagian lain akan bermusuhan, menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali orang-orang bertakwa kepada Allah Ta'ala, tidak akan jadi musuh. Kalau kita bersahabat kerana benda lain, kerana transaksi, kerana apa, boleh jadi kita dah akhirat besok akan menjadi musuh. Kecuali hubungan kita dengan orang itu ialah kerana takwa kepada Allah SWT, pesan-pesan dan sebagainya. Balik-balik kepada urusan isteri kita macam tu juga. Tidur sebantal ke, mimpi sama-sama ke, tapi akhir sekali different account di akhirat besok. Jangan kita berbangga dengan isteri walaupun kita tunaikanlah. Tapi nak cerita tadi tidak boleh, walaupun kita rujuk dengan diri kita sendiri dan menunjuk-nunjuk kepada isteri, menunjuk-nunjuk kepada anak kita, menunjuk different account. Al-i'jabu mar'i bi nafsihi. Inilah latihan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini. Tuan-tuan dan puan, saya ingat
Takat tu dah dulu kan hurai pun dia panjang sangat. Bila bab ikhlas ni dah cerita lain langsung. Cuma saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan bahawa 3 perkara inilah yang nak dilatih oleh puasa kita pada tahun ini, para puasa kita lah. Dan biasanya 3 perkara inilah yang memperandakan kehidupan kita, sama ada dunia kita, akhirat kita, agama kita, dan pegangan kita serta ibadat kita kepada Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa assallallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. أعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين قائد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك هم المؤمنون حقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله العالمين. تقبل الله منكم.